kesan teori beberapa prinsip utama dalam teori ini. Okey, kemudian kita lihat teori amil ini ada kesan tak? Sebelum kita tengok pada struktur ayat Quran, iaitu pertama kita tengok kesannya, kita boleh lihat dari aspek pedagogi bahasa Arab. Maknanya proses pembelajaran lah. Walaupun nak namakan heterogogi, kapegogi semua tu, yang penting je pengajaran bahasa Arab. Apa yang kesan dia? Adanya kesan yang positif, iaitu kita boleh menggunakan teori ini, kesannya, untuk mengajar kepada para pelajar, memberitahu, setiap fa'il marfu', kullu fa'ilin marfu'un, contohnya. Maknanya kat situ kita memberi satu panduan kepada peletakan baris yang betul kepada setiap baris ataupun keadaan akhir kalimah, berdasarkan amil tadi. Maknanya berdasarkan keperluan amil tadi. Contohnya, bila kita bagi satu teks kepada para pelajar, minta pelajar tu baca, kalau pelajar tu salah, kita jelaskan kenapa dia bukan manfu', kenapa dia mansub, sebab dia khabar kana. Oh, maknanya setiap khabar kana itu, bila you kata setiap khabar kana itu mansub, maknanya kamu katakan, secara tak langsung kamu katakan kana itu memansubkan khabarnya. Itu salah satu kesan daripada teori amil yang positif, yang perlu diterapkan dalam pembelajaran supaya pelajar boleh mengetahui ad-dhabtus sahih lil kalimah. Itu dari segi aspek pembelajaran lah, yang semua orang kena tahu. Mana tak kira-kira dia bidang bahasa Arab ke, bukan bidang yang penting melibatkan dia pernah deal dengan bahasa Arab sebagai bahasa ataupun sebagai ilmu alat untuk memahami teks bahasa. Okey. Yang kedua, teori ini sudah pasti dia memberi kesan kepada cara untuk menganalisis ayat bahasa Arab. Okey, kesan teori amil ini, kesan keduanya, saya letakkan di bawah kesan dari aspek menganalisis ayat bahasa Arab. Secara umumnya, mungkin dia sudah pasti dia melibatkan juga sama, tak kira je ayat Quran ke ataupun ungkapan Arab ke, itu masuk. Maknanya dalam proses penganalisis ayat bahasa Arab yang melibatkan para pengkaji lah. Kalau kita lihat ataupun membaca kitab-kitab turas contohnya, ataupun even dalam kitab-kitab tafsir contohnya, dia tidak akan lari daripada teori amil ini. Cara sama ada pelajar itu sedar ataupun tidak, di belakang dia adalah teori amil. So, antaranya analisa ayat bahasa Arab ini, kalau kita lihat bahawa teori ataupun teori amil itu digunakan untuk menjustifikasikan alamatul i'rab, taswig al-alamah i'rabiyah. Okey, contohnya dalam surah Al-Fatihah kan, Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, syahid kat sini ataupun contoh kat sini adalah ghairi. So ghairi kat situ, kenapa ghairi sebut dia majrur ya? Adakah dia sebagai mudhaf ilaih ke ataupun sebagai apa kat situ? Jadinya i'rab itu ataupun alamah i'rab itu dia menjelaskan perhubungan ataupun memberikan justifikasi itu dalam kerangka memberikan perhubungan di antara ghairil maghdubi alaihim dan juga siratal ladzina an'amta alaihim sebelum tu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Okey. Jadinya waladdallin. Okey. Jadi seolah-olah bila tengok kitab ataupun yang concern tentang i'rab al-Quran, ataupun cuba kita memberikan justifikasi kenapa ghairi itu kasrah majrur, kerana dia sebagai badal. Contohnya, ataupun na'at. Maknanya kita katakan badal ataupun na'at, maknanya kalau bagi mereka yang pelajari bahasa Arab sudah pasti dia tahu apa itu badal dan na'at min at-tawabi'. Yang badal kepada apa? Mana mubdal minhu dia? Adalah iaitu jalan mereka yang diberikan nikmat. So mereka yang diberikan nikmat itu maksudnya bukanlah mereka yang dimurkai. Itu maksud badal. Ataupun na'at, sifat. Maknanya sifat ni adalah
golongan yang Allah tak murka. Golongan yang Allah beri nikmat adalah golongan yang Allah tak murka. Jadinya ayat ini merupakan, ataupun word ini yang menjelaskan seluruhannya merupakan menjelaskan na'at kepada ataupun badal kepada alladzina an'amta. Tengok kat sini fungsi i'rab. Maknanya kalau you salah i'rab kat sini, tak tahu ataupun dia akan menyebabkan pemahaman teks tersebut agak tak apa kemas. Dari segi struktur ayatnya pun kita tak boleh nak menjustifikasikan. Okey, kemudian selain daripada itu, ini sebagai contoh saja. Kalau kita lihat, dia memperjelaskan rukun ayat. Iaitu rukun ayat dalam bahasa Arab itu terdiri daripada, kalau dalam cara ni, dia melibatkan subjek dan predikat, iaitu musnad ilaih dan juga musnad. Okey, contohnya yang kita belajar dalam kelas. Okey, para pelajar, dalam bahasa Arab ini ada dua jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Contoh jumlah ismiyah musnad ilaih, contohnya musnad ilaih isim, macam mubtada. Manakala musnadnya adalah khabar. Manakala kalau jumlah fi'liyah musnad ilaih adalah fa'il ataupun naibul fa'il, manakala musnad adalah fi'il. Okey, itu kalau memang clear nampak. Sekarang ni okey, cuba tengok kat bismillah. Tengok basmalah kan, dalam basmalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Mana ada? Musnad tak ada. Fi'il fa'il tak ada, mubtada khabar tak ada. Yang ada jar majrur untuk mudhaf ilaih, kemudian sifah. Okey, relax dulu. Cuba tengok ulama buat apa. Tengok buka Al-Kashaf, contohnya di Zamakhsyari contohnya. Okey. Mereka akan kan tadi tengok slide yang sebelum ni, dia kata wa illam yuzkar fil kalimah al-amil, amil tersebut kalau tidak disebutkan dalam ayat. Okey, amal itu salah satunya adalah termasuk dalam rukun ayat. Kadang-kadang dia boleh terdiri pada rukun ayat. Okey. Dia kata fayajibu takdiruhu, wajib kita takdirkan dia. Jadi oleh kerana itulah dia punya prinsip utama teori sebab begitu yang memandu ulama kita berfikir begitu. Jadi tak peliklah kalau dia takdir itu. Okey, itu dia takdirkan. Takdirnya sama ada ibtidai bismillah contohnya kan. Ataupun sebagian ulama dia prefer untuk mentakdirkan ataupun abda'u contohnya bismillahi apa, abda' ke aqra' ke, sebab tu dia tak zahirkan. Itu aspek lain lah. Tapi apa nak katakan sini, mereka akan cuba akan menzahirkan amil tersebut untuk menjelaskan rukun ayat. Okey, contoh yang lain. Biasanya para pelajar yang belajar dalam bab isnad, babun nida. Kan, babun nida. Dalam babun nida biasanya contohnya kita belajar ya. Ada tu nida ya, contohnya ya Muhammadan. Kan, ya Muhammadan contohnya. Okey, ya Muhammadan. Persoalannya tadi, apakah yang menyebabkan Muhammad dan munada tadi mansub? Para pelajar contohnya kan. Okey, so juga jawab ya. Kata tak, bukan ya. Bukan ya. Dia kata tetapi fi'il yang dihazafkan, yang yang digantikan ataupun yang diletakkan pada kedudukannya ya nida tu. Ya nida, iaitu yang ditakdirkan dengan unadi ataupun ad'u. Jadinya ad'u Muhammadan. Apa yang saya nak katakan sini yang berkaitan dengan memperjelaskan rukun ayat. Okey, apabila para ulama nahwu, tak kira dalam buku moden ke klasik ke, dia akan sebut, dia kata ya tu maksudnya unadi ad'u. Oleh kerana itulah Muhammadan tu jadi mansub maf'ulun bih. Bukan ya nida tu yang memansubkan, tak, tetapi fi'il yang membawa maksud nida unadi kepada itulah yang dihasabkan dan digantikan dengan ya nida. Itulah yang akan bila dia mentakdirkan perkataan ini, fi'il tersebut, apa terkandung dalam fi'il? Sudah pasti ada fi'il zaid fa'il.
Iaitu unadi fi'il mudhari', mana fa'il dia dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana contohnya. Jadi adanya musnad ilaih kat sini. Adanya musnad. So terzahir tak musnad ayat? Terjelas tak rukun ayat dia? Terjelas. Melalui apa? Takdir. Jadi apakah yang menyebabkan ulama fikirnya tu? Teori ni. Teori amil. Teori amil ini yang menyebabkan para ulama berfikir sedemikian. Okey. Kemudian analisis struktur ayat Al-Quran, dia lebih kurang sama dengan sebelum ni, cuma ini lebih fokus kepada ayat Quran. Juga seperti sebelum ni, sebagaimana saya sebutkan tadi kat sini. Tambahannya, maksud tambahan kat sini, kalaulah penggunaan itu kontradik dengan teori yang mereka letakkan. Kalau ayat Quran tersebut kontradik dengan beberapa ataupun kontradik dengan prinsip utama teori yang diorang letakkan tu. Kena ingat teori ni ulama letak bukan wahyu. Nahu bukan wahyu. Nahu adalah sina'ah. Maknanya ulama cuba letakkan satu sistem tata bahasa bagi bahasa Arab. Bukan wahyu. Yang wahyunya adalah salah satu bahan sumbernya, iaitu Al-Quran dan juga qiraat. Itu wahyu. Tapi nahu bukan wahyu. Jadinya dia tertakluk dengan betul, tertakluk dengan kritikan, tertakluk dengan kekurangan. Sifat kekurangan itu mesti ada sebabnya dia melibatkan usaha manusia yang tertakluk dengan kekurangan. Okey, jadinya kalau benda itu kontradik dengan teks Al-Quran, pendekatan ulama akan buat apa? Okey, pertama, dia akan menggunakan pendekatan takdir. Okey, dalam mengandaikan kewujudan amil, sebagaimana saya contohkan tadi yang mudah tadi sebelum Al-Quran. Okey, yang tidak wujud, amil itu tak wujud, tak lapaskan dan tidak diperlukan pun kadang-kadang. Makna tak perlukan pun, kalau you tak takdir pun kita boleh faham. Tapi kenapa takdir, Ustaz? Kerana nak bagi tally dengan teori letak. Nak bagi tally dengan teori yang mereka letak, yang dipanggil teori amil. Contoh, okey, wa in ahadun. Ni sebagai contoh sajalah, sebabnya benda ni perlu dipelajari dalam setiap topik baru dia boleh detect benda tu. Contoh untuk menjelaskan apa yang saya nak katakan di sini. Dalam surah At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Kan? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Apa masalah kat sini? Masalah kat sini, kaedah nahwu ataupun nahwu bahasa Arab ataupun sintaksis bahasa Arab, salah satunya dalam bab uslubus syart. Nah, ada tu syarat, contohnya in, contohnya dan juga iza, dia kena masuk selepasnya kata kerja. Okey. In ijtahadta najahta ataupun in tajtahid tanjah. Sebab dia masuk pada fi'il. Sekarang ni dia tak masuk pada fi'il, dia masuk pada isim pula. Sudah. Jadinya tengok ayat kedua pun hampir sama. Iza syartiyah juga kan? Iza samaa'un syaqqat. Sepatutnya izan syaqqat as-sama'. Ikut teori yang dia letak. Mana teori akli, teks nakli. Okey, so macam mana ulama cuba apa? At-taufiq bainahuma. Melalui pendekatan takdir. Okey? Nanti kita tengok. Jadi apa yang mereka takdirkan? Contoh dalam ayat pertama tadi, dia akan katakan begini. Okey? Dia kata takdiruhu. Okey? Takdiruhu wa in, saya gunakan marker warna ni untuk menggambarkan takdir, bukan benda yang dilafazkan. Wa in istajara, wa in tajara ahadun, afwan, wa in istajara ahadun minal musyrikina istajaraka. Sepatutnya pen marker hitam. Sorry. Okey. Wa in istajaraka minal musyrikina istajaraka. Tengok.
ahadun. Sorry. Afwan. Wa ini istajara takdiruhu wa ini istajara ahadun minal musyrikin istajaraka. Dia kata yufassiru ma ba'dah. Begitu juga iza sama'un syaqqat, takdirnya iza as-sama'u insyaqqat. Insyaqqat. Tengok, walaupun Al-Quran tidak melafazkan dia dan tidak ada keperluan pun, tetapi keperluannya kenapa? Keperluan mendesaknya adalah kerana keperluan teori tersebut. Kerana dalam teorinya ataupun dalam kaedah, melalui kaedah nahwunya dia kata uslub bersyarat ataupun ada tu syarat idza dengan in dia tak boleh kecuali dia hanya masuk kepada fi'il. Terutamanya bagi mereka yang berada dalam ataupun para ulama ataupun ulama nahwu yang dalam kalangan Basrah. Al-Basriyun. Mana Al-Kufah dia ada jalan keluar dia yang tersendiri. Sebab Al-Kufiyun lah yang boleh ataupun membenarkan ataupun mendeklar bahawa adanya fa'il muqaddam. Adanya fa'il muqaddam. Manakala Basri mana ada? Bila isim ke depan, fi'il ke belakang jadi mubtada'. Tapi Kufiyun tak jadi declare tak fa'il muqaddam. So Kufiyun dia boleh keluar daripada masalah itu dengan lebih mudah tanpa kembali ataupun tanpa menggunakan instrumen andaian takdir. Andaian itu untuk apa? Untuk teori. Sebab bila you andaikan, macam mana nak buktikan benda tu dilafazkan dulu lepas tu dihazaf? Tak boleh. Hanya semata-mata nak menunjukkan ataupun bagi tally dengan teori yang diletak di awal tadi. Okey. Begitu juga wal qamara qaddarnahu manazila hatta wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim fi surati Yasin al-ayat 9 wa 30. Wal qamara. Ini semua dalam bab, kalau ayat ni dalam bab apa ni? Kalau dalam mereka yang belajar nahwu dalam bab istighal. So bab istighal itulah teori amil itulah menyebabkan munculnya juga salah satu bab nahwu dipanggil al-istighal. Istighal tu kenapa? Apa benda istighal tu kan contohnya? Apa yang ditakdirkan pula kat situ? Dia kata mengikut teori, mengikut teori tak boleh. Wal qamara qaddarnahu. Jadinya mana amil kat sini? Faktornya mana? Kat sini. Ini maf'ulun bih. Nah, ni fa'il. Dia kata qaddarna ataupun qaddarna kan? So fi'il qaddara itu yang sekarang dia sibuk memansubkan maf'ulun bih dhamir kat sini. Dan tu kat sini siapa nak mansubkan? Oleh kerana dia dah sibuk istighalu bih. Kan dia istighal bihaza ad-dhamir. Ni dia dikhususkan untuk beramal dengan dhamir ni. Dah tu macam dia tak boleh mengundur balik. Itu ulama pun takdirkan. Dia kata qaddarna al-qamara lah. Wa qaddarna al-qamara qaddarnahu. Undur. Wa qaddarna al-qamara qaddarnahu. Hanya semata-mata nak bagi tally dengan teori yang sebut. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekarang ni yang ni ada kaitan dengan huruful ma'ani kan? Hatta ni min hurufil ma'ani. Tadi dia punya teori kata apa? Al-harfu ya'mal fi ma yakhtassu bih. Maknanya huruf tidak akan beramal kecuali apabila harf tersebut dikhususkan. Maknanya khusus masuk kepada kata kerja atau kata nama. Contoh, hatta tattabi'a millatahum kan? Hatta tattabi'a millatahum. Biasanya dalam kelas, dalam tradisi mempelajari ilmu nahwu ni memang i'rab tak terlepas lah. Tak kira je hebat macam mana universiti tu pun, tak kira je profesor ke doktor ke kat pondok ke apa, kat sekolah ke apa kan, kalau dia concern dengan i'rab, sila i'rab.
i'rab. Contohnya okey, a'rif al-fi'l mudhari' hadha. So para pelajar pun i'rab. Tattabi'ah contohnya an fi'lun mudhari'un mansubun. Kemudian bi'an mudmaratan wujuban wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Okay, apa yang saya nak fokuskan kat sini, pelajar boleh jawab. Pelajar boleh jawab kenapa? I'rab ini hanya permainan matematik. Kalau pelajar tu tak faham betul-betul lah. Maknanya kalau orang yang i'rab itu hanya sekadar menghafal. Dia boleh berfungsi dengan baik i'rab tu kalau kita faham bahawa i'rab itu menjelaskan perhubungan di antara perkataan dengan perkataan untuk menjelaskan makna. Itu the best. Itu the best. I'rab yang sepatutnya difahami begitu. Tetapi kalau i'rab itu difahami dengan sifir. Okey, kalau kena ingat daripada pelajar kalau selepas hatta, lam, ta'lil contohnya, kita kena hafal mansub bi'an mudharah. Mansub bi'an mudharah. Apa tu? Jangan itu hafal je. Itu yang biasa kita i'rabkan. Okey, itu bahaya. Okey, sekarang ni saya nak jelaskan kenapa wujudnya ungkapan bi'an mudmarah yang pelajar hafal. Sebab ni pengalaman daripada saya sendiri bila saya mengajar nahwu ke apa contohnya. Saya cuba tanya pelajar, kamu tahu tak apa benda kamu hafal? Tak tahu saya. Yang penting saya tahu i'rab ni betul. Okeylah, baguslah, itu apa yang kita warisi daripada para ulama. Kita kena sedarlah. Belajar di universiti ni kena sedar benda apa yang kita hafal. Okey, bukan menghafal gitu saja. Okey, apa dia punya ni? Kalau kita lihat tadi, betul lah kan Ustaz tadi kata huruf itu, sekarang ni hatta. Hatta boleh tak masuk isim? Hatta boleh tak masuk isim? Hatta matla'il fajr. So hatta matla'il fajr boleh masuk isim. Maknanya hatta tu pada asalnya boleh masuk isim. Hatta masuk isim. Sekarang ni hatta ni masuk fi'il ke isim? Kata kerja. Okey, dia kata macam mana aku nak mengelak daripada kontradik ini? Kontradik lagi. Okey, macam mana elak? Dia menganggap bahawa kewujudan an mudmarah yang disembunyikan. Tengok pandai tak dia punya ungkapan dia? Dia kata mansub itu kerana adanya an yang wajib disembunyikan. Wajib disembunyikan. Mana gitu ungkapan dia? Maknanya an itu dia tak boleh nak declare bahawa hatta itu yang memasukkan, sebabnya kontradik dengan teori tadi. Hatta itu kerana hatta itu dia khusus untuk kata nama yang dia memajrurkan kata nama. Tapi bila dia tengok teks, hatta masuk fi'il lah. Fi'il pula selepas tu jadi fi'il, jadi dia mansub. Okey, tak apalah, kita takdirkan kewujudan an. Kemudian kita katakan dia wajib diidmarkan. Wajib disembunyikan, diselitkan di bawah. Maknanya tak boleh dizahirkan. Sekarang ni apa ni? Ini ada kaitan dengan apa? Teori amil ni. Ada kaitan dengan teori amil. Itulah di belakang i'rab itu. Okey, di belakang i'rab yang kita hafal ataupun kita biasa gunakan akhir di pondok ke, di kolej ke, di universiti sekalipun, adalah berdasarkan teori ini. You sedar tak sedar, itu nombor 2. Sekarang ni itulah teori yang memandu cara berfikir kita. Kemudian nombor 2. Misal tadi maknanya lebih ke arah penggunaan takdir kalau dia kontradik dengan teori. Nombor 2, mengutamakan penggunaan bahasa yang patuh dengan prinsip teori berbanding dengan penggunaan bahasa yang digunakan realiti tapi dia tak tally dengan kaedah dia. Contoh, ma nafiyah. Okey, ma nafiyah iaitu ma tamimiyah dengan ma hijaziyah. Kan? Ma tamimiyah dengan ma hijaziyah. Okey, ma hadza basharan. Okey, ma tu, sebelum ma je beramal ke ataupun tidak? Ma boleh masuk kata nama? Boleh tak ma masuk kata nama?
Boleh tak ma boleh masuk kata kerja? Jawapannya boleh. Boleh. Ma fa'altu ma insanun mukhalladun, contohnya tak ada manusia yang kekal. Contohnya ma fa'altu hadha, saya tak buat. So maknanya boleh masuk kata nama, boleh masuk kata kerja. Oleh kerana dia tak spesifik, dia beramal tak beramal? Tidak beramal. Tapi Al-Quran beramal pun. Ma hadha basyaran, dalam surah Yusuf 31 dia beramal. Apa cerita? Dia kata tak, ni ma ni ma kat sini dia kata ma hijaziyah. Okey, ma hijaziyah. So kat sini ma tu ada dua. Seolah ada dua. Ma tamimiyah. Ma tamimiyah inilah yang dipuji. Tapi Al-Quran tak datang gitu. Ma dalam Al-Quran datang dalam bentuk dalam lughah ataupun ahli Hijaz. Yang ni seolah ada dua tanda. Maksud dua tanda ni saya nak menggambarkan prefer ulama. Kenapa lebih tali dengan kaedah dia, teori dia. Yang ni dia tak boleh tolak. Teks guna begitu. Dia tak boleh tolak. Tetapi prefernya kurang sikit. Sebab apa? Tak agak kurang mesra dengan teori yang dia cakap. Sebab ma dia tak khusus, dia boleh masuk fi'il juga kata nama, maka dia sepatutnya tak beramal, tapi Al-Quran dah beramal. Dia kata dalam Al-Quran, dalam teks Al-Quran, ma hadza basyaran. Dia beramal dengan amalan kana. Okey. Yang ketiga. Yang ni jaga agak keras sikit. Maksud saya kat sini, saya tidak menggambarkan kesemua ulama nahwu ya. Tetapi dia hanya menggambarkan sebahagian sahaja. So saya akan nyatakan di awal lagi, dia tidak menggambarkan keseluruhan ulama nahwu, tetapi sebahagiannya sahaja. Okey? Sebahagiannya sahaja. Contoh Al-Mubarrid, contohnya Az-Zajjaji, yang agak sinis terhadap penggunaan Al-Quran yang tidak tally dengan teori dia ataupun tidak tally dengan kaedah nahwu. Contoh, sebab kita deal dalam bahasa Arab ni, kita deal bukan hanya Al-Quran yang kita baca Hafs dan Asim tu. Dalam bahasa Arab kita deal dengan kepelbagaian qiraat, ada tujuh yang mutawatirah, kemudian dilonggarkan syarat menjadi sihhatus sanad, daripada tawatur menjadi sihhatus sanad jadi 10, kemudian jadi 13. Even kalau qiraat itu syazah. Okey? Contoh dalam ini qiraah yang ini mutawatirah, ini di antara qura' sab'ah. Zuyyina likatsirin minal musyrikina qatlu auladahum syurakaihim. Kat sini isunya apa? Isunya memisahkan di antara mudhaf dan mudhaf ilaih, ada pemisah. Sepatutnya mudhaf ilaih ni dalam lughatun nasr, sebagaimana yang mereka declare, dalam bahasa bukan syair, dia kata tak boleh dipisahkan mudhaf dengan mudhaf ilaih. Kan, contohnya kitabut talibi, contohnya tak boleh kitabu hadza at-talibi, tak boleh. Tak boleh kitabu hunaka at-talibi, tak boleh. So dalam lughatun nasr dia kata wajib ataupun tidak boleh dipisahkan. So Al-Quran pun dia bukan syair, kerana dia tidak tertaluk dengan nazam dan juga qafiyah, tetapi Al-Quran mengikut qiraah Ibn Amir. Ibn Amir ni salah satu qura' sab'ah. Okey, so dia kata banyak dia punya taujihat ataupun takhrijat yang diberikan oleh para ulama nahwu yang agak sinis. Okey, yang agak sinis terhadap penggunaan ini sebab menyanggahi tata bahasa yang ataupun teori ataupun salah satu prinsip teori dan juga tata bahasa yang mereka letakkan. Agak sinis ya. Okey, kemudian kita tengok. Ni saya petik daripada Al-Kashaf, tafsir Al-Kashaf dan juga oleh Az-Zamakhsyari. Ini sebabnya apa yang saya cakap kat sini, ianya tidak hanya diperlukan ataupun perlu difahami oleh para penuntut dalam bidang bahasa Arab, tetapi bagi mereka yang termasuk ataupun berada dalam bidang pengajian Islam yang deal dengan kitab-kitab turas dan juga kutub tafsir. Sebab takkan lari daripada pemikiran teori ini, supaya at least dia boleh sedar, okey sekarang ni aku faham kenapa dia ungkapkan begini, even kalau dalam hadis contohnya. Kan? Sebab di belakang bila dia nak menjelaskan struktur ayat, saya tak bicara berkenaan dengan makna ataupun sebab penurunan ayat, bukan itu isunya. Isunya bila bahasa Arab ni ataupun dari segi aspek linguistiknya, struktur bahasa itu. Okey, contoh kat sini adalah Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsir Al-Kashaf, kan? Maknanya kalau mereka yang berada dalam bidang tafsir pun dia deal dengan kitab Al-Kashaf Az-Zamakhsyari. Begitu juga Al-Bahrul Muhit contohnya, Abu Hayyan Al-Andalusi. Okey, tengok apa yang tadi saya kata kita. Okey,
Wa in ahadun minal musyrikina, okey, wa in istajaraka ahadun istajaraka. Kan? Wa in ahadun takdiruhu, okey, takdiruhu wa in istajaraka ahadun istajaraka. Okey? Itu dia punya macam mana ulama menggunakan instrumen takdir ketika mana teks sumber tidak tally dengan apa yang teori yang mereka letakkan di peringkat awal ataupun mereka letakkan. Okey, kemudian kita tadi hatta tadi perkataan apa ni, wasyamsu tajri li mustaqarr li hadzalik takdirun. Okey, wal qamara tadi bagaimana tadi saya sebutkan tadi, wal qamara. Okey, quri'a, mana ada sebahagian qiraat membaca dengan wal qamaru raf'an ala al-ibtida', mana kalau wal qamaru itu jadi mubtada lah, tapi mengikut bacaan kita iaitu Hafs an Asim, wal qamara qaddarnahu. Okey, iaitu wa nasban, tengok, wa nasban bi fi'lin yufassiruhu qaddarnahu. Maknanya kalau dia mansubnya itu disebabkan, sebab tu ba tu disebabkan kata kerja yang boleh difahami melalui perkataan qaddarnahu. Sebab tu ditakdirkan wa qaddarna al-qamara qaddarnahu. Okey, itu sebagai contoh. Okey. Kemudian teori amil ni, okey, kita tengok teori amil, ada tak kat sana ulama yang mengkhususkan satu karangan untuk menghimpunkan teori ataupun amil-amil kewujudan awamil yang dalam nahwu bahasa Arab ni? Ada. Kalau dalam konteks negara Arab ataupun dalam tradisi turas bahasa Arab, turas Arab, at-turasul Arabi, kita ada satu kitab itu Al-Awamil Mi'ah Nahwiyah fi Usul Ilmi Al-Arabiyyah dari Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Walaupun dia famous dalam bidang ilmu ma'ani ataupun balaghah, Dalailul I'jaz contohnya, dia dalam bidang nahwu pun ada kitab yang membicarakan secara khusus, okey, menyenaraikan apakah awamil nahwu sampai ke 100. Okey, dia membicarakan. So siapa yang mahu mendalami atau mengetahui dengan lebih lanjut mungkin boleh tengok kitab ni. Dan juga dalam dunia Nusantara, ada tak ulama kita di dunia Nusantara, maksudnya sama ada Malaysia ke, Indonesia ke, Thailand ke, ada tak ulama nahwu, maksudnya ulama yang concern tentang topik ini? Ada, iaitu kitab Tashil Nailil Amani fi Syarah Awamil Al-Jurjani. Maknanya kitab ini, okey, kitab yang dikarang oleh Ahmad Muhammad bin Zaid bin Mustafa Al-Fattani, Ahmad Al-Fattani, dia mensyarahkan kitab Al-Jurjani, Abdul Qahir Al-Jurjani ini. So jadinya para penuntut ilmu yang di pondok contohnya, ataupun mereka yang concern tentang pengajian turas ataupun nahwu bahasa Arab ini, sudah pasti je ataupun tahu kitab-kitab ini. So bagi mereka yang nak mengetahui bagaimana pula bagaimana benda tu dibincangkan dengan lebih detail satu persatu, disenaraikan, boleh terujuk kepada kitab ni. Dan dalam alam Nusantara kita pun ada Tashil Nailil Amani fi Syarah Awamil Jurjani, boleh dirujuk. Kitab ni boleh didapati dalam bentuk PDF pun ada. Okey. Jadi kesimpulan apa yang kita boleh lakukan, boleh kita katakan berdasarkan perbincangan ataupun kupasan yang saya berikan tadi, teori amil merupakan khazanah pemikiran turas ulama nahwu bahasa Arab yang perlu ditekuni dan difahami oleh penuntut bahasa Arab dan pengajian Islam. Okey, apatah lagi yang berada di universiti. Kan? Okey, so dia kena kenal, at least dia kenal, okey, rupanya nahwu yang aku pelajari ini didasari oleh satu teori, iaitu teori amil. Oleh kerana itulah aku ni i'rab macam ni. So pelajar universiti dia kena sedar benda tu. Dia tak boleh hanya menghafal saja, dan tahu menilai. Okey, tahu menilai kenapa dia begini, why begini. Okey, itu kemampuan pelajar universiti yang patut kena ada lah. Yang keduanya, teori amil merupakan batu asas ataupun falsafah nahwu bahasa Arab dahulu hingga kini. Maksudnya teori ni kalau kita lihat tadi macam susah nak buktikan sebenarnya. Secara saintifik ni nak buktikan memang susah. Tetapi walaupun kritikan banyak diberikan kepada teori ini, tapi kekal sampai sekarang. Seriously, dia kekal sampai sekarang. Tak kira dia berada di mana, sekolah ke, universiti ke, apa, hebat macam mana universiti, dia masih guna teori ni. Kat sekolah tu pun guna teori ni, universiti pun masih gunakan teori ni. Walaupun banyak kritikan yang telah diberikan
oleh para sarjana kemudian ataupun sarjana moden terhadap teori ini. Okey, teori amil berperan menjelaskan perubahan keadaan ataupun baris akhir perkataan dalam ayat. Ya, betul. Bagaimana yang tadi saya nyatakan tadi, dia mampu menjelaskan kenapa baris akhirnya keadaannya begitu. Kemudian, oleh kerana benda itu tidak boleh dijelaskan secara konkret, maka khilaf ulama banyak. Okey, terlalu banyak khilaf dalam menentukan amil sesuatu keadaan ataupun baris akhir perkataan. Contohnya, apakah yang menyebabkan maf'ulun bihi itu mansub? Aku katakan fi'il. Tak. Sebagai ulama kata bukan fi'il, tapi fa'il dia itulah yang menyebabkan maf'ulun bihi itu mansub. Contohnya. Satu lagi kata tidak. Yang menyebabkan maf'ulun bihi itu mansub adalah maf'uliyah. Maknanya maf'uliyahannya itu menyebabkan dia menjadi mansub. Jadinya khilaf yang tidak boleh dibuktikan secara saintifik. Tapi itulah khazanah turas yang kita ada yang perlu para pelajar tahu. At least dia perlu tahu. Kemudian sebahagian prinsip teori tidak mesra dengan nature bahasa itu sendiri kerana ia melibatkan falsafah yang sukar dibuktikan secara saintifik. Poin ini adalah menjadi tanggungjawab para pengkaji di peringkat industri. So, kalau you kritik, kan contohnya, kita kritik ulama kita buat ni, dia tak tally dengan nature bahasa Arab. Dia tak tally dengan nature bahasa lah secara umumnya. Nature bahasa. Kan? Jadinya, sebagai tugas para penyelidik di peringkat universiti itu bukan hanya sekadar mengulang apa yang ulama dah cakap, contohnya, kan, tetapi dia mampu untuk berkritik dan memberi satu alternatif, ataupun boleh mencari teori yang lain yang dikatakan lebih mesra dengan nature bahasa ataupun bahasa Arab itu sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian para sarjana moden yang saya sebutkan di perenggan terakhir, iaitu teori ini tidak lekang daripada menerima kritikan oleh ulama dahulu lagi. Bukan sekarang baru dikritik. Even anak murid Sibawayh yang dipanggil sebagai Muhammad bin Al-Mustanir, yang dikenal sebagai Qutrub. Qutrub ni maksudnya anak murid, orang yang setiap kali dia menunggu gurunya tu, sebelum subuh dah tunggu dah. Sebelum fajar tiba tu dia dah tunggu-tunggu. Dia dah tunggu dah ilmu apa yang akan dibicarakan oleh gurunya, itu Sibawayh. Walaupun sedemikian, murid kepada Sibawayh ni, Qutrub ni, menyanggahi apa yang guru dia cakap. Qutrub tak percayalah. Dia kata perubahan baris itu bukan disebabkan amil kalimah tadi, tetapi disebabkan suara. Maksudnya, suara masuk kat situ. Dia kata kalaulah baris akhir itu tidak dibariskan, maknanya keadaan huruf akhir tersebut tidak dibariskan, menyebabkan orang Arab, ungkapan ataupun perbualan ataupun percakapan orang Arab itu menjadi lambat. Maknanya baris akhir itu diletakkan pada huruf akhir hanya disebabkan oleh faktor untuk waslul kalam, sebagai menyambung perkataan-perkataan dalam komunikasi, mana penggunaan bahasa yang selalu digunakan supaya mana asar sauti. Begitu juga Ibn Matok sebagaimana yang kita sebut tadi, dan juga ulama sekarang pun, mana ulama zaman muhdatsin lah, kan, contemporary, bermula daripada Ibrahim Mustafa dalam kitab Ihya'un Nahw, dan juga Ibrahim Anis dalam beberapa karangan beliau sebagaimana yang tadi sebut tadi, dan juga Tamam Hasan yang terkenal dengan teorinya nazariyat tadafur al-qara'in, yang dikatakan mampu menggantikan teori amil ini, sebab teori amil ini dia fokus kepada satu titik saja, iaitu i'rab. Sebab adakah pembinaan, kalau kita faham bahawa nahwu itu berkaitan dengan pembinaan ayat, macam mana aku nak relatekan pembinaan ayat itu dengan i'rab? Sedangkan pembinaan ayat itu kita kena tahu komponen perkataan apa, satu. Kemudian dari segi acuan perkataan itu pun diambil kira. Yang ketiganya dari segi susunan dia boleh tak, itu bukan i'rab, susunan bukan i'rab, sirah bukan i'rab. Lagi apa? Mutabaqah, lagi tazkir ta'nis, itu bukan i'rab. Jadinya oleh kerana nahwu itu seolah macam fokus kepada i'rab, jadi Tamam Hasan ini boleh baca kitabnya Al-Lughatul Arabiyyah Ma'naha wa Mabnaha. Dia cuba memberikan satu alternatif yang lain. Beliau cuba menyusun balik pemikiran ilmu nahwu dalam teorinya dipanggil nazariyat tadafur al-qara'in.
Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit gambaran terhadap teori amil yang menjadi tulang belakang kepada penyusunan dan juga pemikiran ulama nahwu ketika mana menjelaskan struktur ayat bahasa Arab yang melibatkan konsep peringkat sintaksis ataupun tata bahasa Arab. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.